Selamat malam, salam sejahtera. Baru-baru ini, yang seperti kita ketahui, Hissamuddin Tun Hussein telah pun digantung daripada keahlian UMNO selama 6 tahun. Bersama dengan itu juga ialah Khairi Jamaluddin yang turut dipecat daripada UMNO dan sekarang ini masih lagi belum ada berita kepada mana atau di mana Khairi akan menyertai. Adakah Khairi akan bersama dengan Pakatan Harapan atau Khairi akan bersama dengan Bersatu? Perikatan Nasional masih menjadi tanya-tanya. Tetapi ramai penganalisis politik yang mengatakan bahwa lebih baik Khairi tidak menyertai mana-mana parti politik. Lebih baik dia membuat parti baru untuk membolehkan beliau memimpin sendiri parti itu dan berpeluang menjadi Perdana Menteri. Kerana sekiranya dia menyertai parti yang sudah ada, dia akan menjadi junior di dalam parti tersebut dan kemungkinan untuk menjadi Perdana Menteri sangat tipis. Hari ini kita dikejutkan pula dengan satu pendedahan dan satu kejutan besar apabila tular di media-media sosial menyatakan bahwa Ismail Sabri Yaakob digantung keahlian UMNO selama 6 tahun. Namun demikian, Ismail Sabri Yaakob akhirnya tampil membuat kejutan dan penyataan jawapan yang pastinya ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia. Ismail Sabri Yaakob menjawab ataupun menyatakan bahwa beliau tidak digantung oleh UMNO. Mengapakah isu ini menjadi tular? Mengapakah ada yang tiba-tiba memikirkan Ismail Sabri Yaakob digantung oleh UMNO? Adakah kerana kenyataan-kenyataan Ismail Sabri Yaakob sejak akhir-akhir ini yang kelihatan seperti tidak memihak Zahid Hamidi dan seperti menentang Zahid Hamidi? Adakah itu yang menyebabkan timbulnya spekulasi bahwa Ismail Sabri Yaakob akan digantung daripada keahlian UMNO? Namun, hari ini disahkan secara rasmi bahwa Ismail Sabri Yaakob mengakui dia tidak digantung oleh UMNO. Ismail Sabri Yaakob menepis spekulasi bahawa beliau digantung oleh UMNO dan menyifatkannya ia sebagai sekadar kabar angin. Malangnya, untuk makluman anda semua, di Malaysia ini, kabar angin jangan terus ditepis, jangan terus dibuang dalam tong sampah, dan anda terus tidak mempercayainya 100%. Karena uniknya di Malaysia, lebih-lebih lagi tentang parti politik ataupun tentang politik di Malaysia, kebanyakan kali kabar angin itu menjadi kabar yang benar. Amat sukar dan belum amat sukar untuk kita menemui kabar angin yang tidak jadi benar. Kebanyakan kabar angin menjadi benar. Itu yang uniknya politik di Malaysia. Kabar angin akhirnya menjadi kabar yang benar. Kata Ismail Sabri Yaakob, beliau masih berkhidmat untuk parti itu sebagai naib presidennya. Saya tak fikir saya digantung. Ia tidak dibangkitkan dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi MKT, katanya menurut laporan The Star. Bekas Perdana Menteri itu menjawab kabar angin beliau dikenakan tindakan tata tertib selepas mempersoalkan keputusan MKT memecat dan menggantung beberapa pemimpin UMNO. Bekas Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin dan bekas Ketua UMNO Selangor Noh Omar dipecat bulan lalu kerana melanggar disiplin parti ketika PRU 15. Bekas Naib Presiden Hissamuddin Hussein dan bekas Ketua Penerangan Sahril Hamdan pula digantung selama 6 tahun. Ismail Sabri dilaporkan tidak bersetuju dengan pemecatan dan penggantungan itu atas alasan ia tidak mematuhi proses perundangan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Sedekah atau sumbangan, rasuah tetap rasuah. Ini yang dinyatakan diakui sendiri oleh pengarah SPRM Malaysia, iaitu Azam Baki. Kenyataan beliau ini amat mengejutkan dan saya fikir memberikan satu gambaran yang cukup jelas. Ianya jelas dan tak dapat kita pertikaikan. Bahwa itu maksudnya tanpa tersirat-sirat, tanpa tersirat lagi. Ianya tersurat. Siapapun boleh mengerti. Budak kecil pun boleh faham. Sedekah atau sumbangan, rasuah tetap rasuah, kata Azam Baki.
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia akan menyiasat apa sahaja bentuk rasuah berdasarkan peruntukan undang-undang, bukannya tertakluk kepada pemahaman peribadi, kata Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki. Beliau berkata, rasuah adalah rasuah. Tidak kira bagaimana seseorang itu memilih untuk menggambarkannya kerana undang-undang jelas mentakrifkan apa yang dimaksudkan dengan pembelian undi. Seksyen 10 dalam kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 adalah sangat jelas dan apa jua istilah awam digunakan mempertahankan hujah adalah tafsiran peribadi semata-mata. Sama ada ia sedekah atau sumbangan, undang-undang menganggapnya sebagai rasuah yang dibayar kepada pengundi. Tidak kira sama ada pengundi memintanya atau tidak, katanya memetik laporan The Star. Seksyen 10 E Akta berkenan dengan perbuatan rasuah sebelum, semasa dan selepas pilihan raya dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh calon sendiri atau oleh wakil bagi pihaknya. Komen Azam Baki itu susulan kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang baru-baru ini terhadap petisyen difailkan UMNO Terengganu bagi membatalkan keputusan PRU 15 di 3 kawasan parlimen di negeri pantai timur itu. Hadi berkata, mereka yang direkam dalam video menyerahkan wang tunai kepada pengundi hanyalah melakukan kerja amal. Ahli Parlimen Marang itu berkata, Undang-Undang Pilihan Raya menetapkan hanya calon dan ejen mereka dilarang memberi wang tunai. Komen beliau mengundang kritikan pelbagai pihak kerana Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 jelas melarang perbuatan tersebut. Ini telah menimbulkan satu polemik yang luar biasa. Akhirnya, Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia Azam Baki sendiri tampil. Dia sendiri menyatakan, dia sendiri mengesahkan bahawa sedekah atau sumbangan rasuah tetap rasuah. Itu kata Azam Baki. SPRM akan menyiasat apa sahaja bentuk rasuah berdasarkan peruntukan undang-undang dan bukannya tertakluk kepada pemahaman peribadi. Itu kata-kata daripada pengarah Pesuruhjaya, Ketua Pesuruhjayanya, iaitu Azam Baki. Beliau berkata, rasuah adalah rasuah. Tidak kira bagaimana seseorang itu memilih untuk menggambarkannya, kerana undang-undang jelas mentakrifkan apa yang dimaksudkan dengan pembelian undi. Seksyen 10 dalam kurungan E Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 adalah sangat jelas dan apa jua istilah awam digunakan mempertahankan hujah adalah tafsiran peribadi semata-mata. Sama ada ia sedekah atau sumbangan, undang-undang menganggapnya sebagai rasuah yang dibayar kepada pengundi. Tidak kira sama ada pengundi memintanya atau tidak, kata Azam Baki lagi. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.